Bersama saya Basura Malak dalam rentasan berita edisi 1564 antara paparan utama. Burung tiung kini berbunyi tentang pencen. Hukum separuh masa Presiden PAS. Malaysia kini stabil dan kukuh. Bersatu sedang menerima kifarah pengkhianatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang semalam dilihat mengkritik Putrajaya yang menggunakan slogan Madani, namun kononnya pada masa sama berancang untuk menghapuskan sistem pencen anggota perkhidmatan awam. Menurutnya, penghapusan pencen penjawat awam adalah bertentangan dengan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ahli Parlimen Marang itu mendakwa skim pencen telah diperkenalkan oleh Nabi ketika baginda menjadi ketua negara Islam pertama di Madinah. Satu contoh yang perlu diambil perhatian, cadangan menghapuskan pencen bersara tidak wajar dibangkitkan dan tidak madani, katanya lagi. Tambah Abdul Hadi, jasa kaki tangan awam perlu dinilai bukan daripada segi material sahaja, sebaliknya jasa dan khidmat mereka kepada negara selama ini. Katanya lagi, Nabi Muhammad SAW telah menetapkan imbuhan yang boleh dianggap pencen kepada penjawat awam di Madinah dan ia kemudian diteruskan selepas baginda wafat. Nabi ambil iktibar ini dengan mengadakan pencen kepada pesara-pesara. Setelah meninggal dunia, pencen diberikan kepada keluarga mereka. Ini iktibar yang sangat menarik, katanya di Petik Malaysia kini. Abdul Hadi berkata demikian semasa berucap membahaskan titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat. Januari lalu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan Putrajaya sedang merancang dasar baharu bagi pengambilan kaki tangan awam dengan sistem jawatan tetap tidak berpencen. Bagaimanapun, di sebalik cadangan penghapusan pencen itu, penjawat awam lantikan baru akan menikmati caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Cadangan baharu untuk mengkaji semula skim persaraan perkhidmatan awam dilaporkan pada dasarnya dipersetujui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, namun menegaskan keputusan muktamad dibuat selepas Kabinet meneliti maklum balas pelbagai pihak dan dapatan kajian mendalam termasuk membabitkan aspek perlembagaan persekutuan. Sebagai respon, Parti Keadilan Rakyat PKR mempersoalkan kenyataan Presiden PAS itu yang mendakwa penghapusan pencen penjawat awam adalah bertentangan dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Timbalan Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat PKR Razif Rakimi berkata, jika sistem berpencen adalah Islamik, mengapa guru-guru pusat asuhan tunas Islam pasti di bawah seliaan PAS tidak diberikan pencen? Katanya, malah paling menyedihkan guru-guru itu masih dibayar serendah RM500 bergantung kepada yuran dan berbeza mengikut kawasan bandar ataupun pendalaman. Bukan saja tidak diberikan pencen, malah mereka tidak mencarum kepada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP serta tidak dibayar tuntutan kerja lebih masa. Bukankah ini satu penindasan kepada golongan pendidik yang mana ia tidak Islamik, ujarnya. Tambah Razif, penjelasan yang Abdul Hadi berikan jelas mengelirukan dan sudah pasti ucapan beliau akan diambil sekerat-sekerat oleh penyokong mereka untuk dijadikan konten TikTok. Sebenarnya, cadangan untuk menyimak semula saraan penjawat awam tidak menyentuh penjawat awam sedia ada. Hanya pengambilan penjawat awam baru saja diberi kaedah persaraan baharu melalui KWSP menggantikan skim pencen sedia ada dan lebih untung, jelasnya.
Abdul Hadi juga kelihatannya memberikan gambaran seolah-olah caruman KWSP yang diamalkan ketika ini adalah tidak Islamik. Sedangkan KWSP juga merupakan satu pelindungan persaraan dan memiliki pilihan simpanan syariah yang kini dilihat kompetitif di bawah kerajaan Madani. Melalui apa yang dinyatakan Abdul Hadi semalam, alangkah lebih baik jika beliau tidak hanya seperti burung tiung dan burung kakak tua, hanya tahu bising tetapi bukan saja tidak memahami, malah tidak melaksanakan apa yang dikatakan. Sekejap, apa agaknya nasib guru-guru pasti yang bukan saja tiada pencen, KWSP pun tidak dicarum PAS sejak berpuluh tahun lalu? Bukankah kezaliman dan ketidakadilan sosial itu dilakukan PAS secara terang-terangan? Jangankan kebajikan ahli keluarga mereka, malah guru tersebut juga tidak diendahkan kebajikan mereka sejak mereka berbakti sehingga mereka meninggal dunia. Rasulullah ajar begitukah? Abdul Hadi ada nak komen apa-apa tentang persoalan itu? Kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengkritik cadangan hapuskan pencen penjawat awam kerana bersalahan dengan tindakan Nabi Muhammad SAW dan tidak madani menarik perhatian ramai pihak untuk memperbetulkannya. Seorang penulis yang bernama Ahmad Mursi melontarkan pandangan bahawa mengkritik berkaitan polisi kerajaan adalah hak bekas duta khas makan gaji buta itu. Namun, menghukum wajib secara mutlak skim pencen itu dengan bersandarkan kepada Nabi SAW perlulah lebih cermat. Saya sentiasa harapkan Abdul Hadi berkongsi nas yang jadi rujukannya apabila menyandarkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya tidak dihukum berbohong atas nama baginda. Jika beralih kepada skim KWSP yang juga bertujuan menjaga kebajikan pesara bermaksud meninggalkan ajaran Nabi, maka Kerajaan PAS Kelantan lebih awal telah melakukannya dalam pengambilan guru Yayasan Islam Kelantan YIK tetap sejak 2022. Kerap kali, hal yang diberi keluasan hukum oleh Islam kepada pemerintah dihukum wajib secara mutlak dengan hanya memetik dalil-dalil mengikut selera PAS tanpa melihat konteks. Ujarnya seperti yang disiarkan Harapan Daily. Walhal katanya, kaedah fiqh menyebut tindakan pemerintah dalam urusan rakyat dibina atas maslahah. Banyak polisi pemerintahan Nabi Muhammad SAW berubah semasa zaman Khulafa' Ar-Rashidin kerana keadaan dan maslahah turut berubah. Sebelum Abdul Hadi keluarkan fatwa, amat baik jika boleh dikaji keupayaan kewangan kerajaan yang kini menggunakan hampir 8% daripada belanjawan negara untuk tanggungan pencen yang bakal menanggung sebanyak 120 bilion ringgit menjelang 2040. Dalam masa sama, hutang negara mencapai 1.5 trilion untuk ditanggung anak-anak dan cucu-cucu kita. Dengan itu, PAS boleh mengelak daripada mengeluarkan hukum secara separuh masa dengan menghukum secara literal, khususnya hal siasah syariah tanpa melihat konteks dan maslahah. Tentulah Abdul Hadi lebih faham betapa besarnya bebanan pencen kepada kewangan kerajaan kerana beliau menerima manfaat pencen berlapis-lapis untuk jawatan MB, Adun, MP dan Duta Khas bertaraf Menteri walaupun tidak sepenuhnya melaksanakan tugas. Dalam banyak insiden, pandangan ulama PAS seperti ini dianggap wajib ditaati kerana itulah agama. Mempersoalnya bermaksud mempersoal agama dan layak ditanam di jirat, kata Ustaz PAS, tegas beliau. Persoalannya kini, adakah dengan memutarkan isu pencen ini, Abdul Hadi cuba mempertahankan perlembagaan penjajah yang beliau sendiri lalakkan beberapa minggu lalu? Dan mengapa semasa cadangan menggantikan sistem pencen dengan caruman KWSP juga pernah diumumkan oleh agensi kerajaan Kelantan iaitu Yayasan Islam Kelantan YIK pada 2022 yang dinamakan skim jawatan tetap bercarum, tiada pula bantahan daripada PAS kalau hendak dikatakan KWSP tidak Islamik atau tidak mengikut ajaran Rasulullah SAW. Maka di sini ternyata dalil yang dibawa Abdul Hadi hanya sekadar ingin melunakkan telinga orang ramai. Kononnya apa yang diperkatakannya betul, belaka. Walaupun ada kalanya banyak kesangsian yang berlaku, malah ada yang sanggup berbohong atas nama baginda demi kuasa yang ditagih. Imam Al-Bukhari ada meriwayatkan daripada Al-Mughirah radhiyallahu anhu, dia berkata,
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya berdusta atasku tidak sama seperti berdusta atas orang yang lain. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam. Kerajaan perpaduan yang disertai 19 parti gabungan kini berada dalam keadaan kukuh, stabil dan sukar untuk dijatuhkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata berbanding ketika beliau mengambil alih kerajaan pada November 2022, kesepaduan kesemua pemimpin termasuk mereka yang menganggotai jemaah menteri kini sukar diganggu-gugat. Manakala dalam usaha menarik kalangan pelabur dan perniagaan Australia dan ASEAN untuk mempertimbangkan Malaysia secara serius bagi melabur, PMX menegaskan kepentingan kestabilan politik, kejelasan dasar serta tadbir urus baik dalam mewujudkan persekitaran kondusif bagi pelaburan serta pertumbuhan ekonomi Malaysia. Sejajar misi meraih perhatian pelabur dan perniagaan Australia serta ASEAN di acara persidangan Invest ASEAN semalam, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan berkata, di bawah kepimpinan beliau, Malaysia berada dalam keadaan stabil dan kukuh. Menerusi kestabilan politik ini, kita memberi tumpuan terhadap tadbir urus yang baik. Selain itu, wujud kejelasan dasar untuk perancangan serta keutamaan yang lebih jelas, kata beliau di hadapan barisan hadirin antarabangsa yang menghadiri acara berkenaan di Lapor bernama. Selain itu, Anwar berkata kerajaan juga menyedari dalam usaha memacu ekonomi, apa yang penting adalah menyegerakan serta mempercepatkan kadar keutamaan sebagai contoh dalam aspek transformasi digital. Kita komited untuk mengambil apa juga langkah wajar bagi memastikan ini dapat direalisasikan, kata beliau. Pada masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan bahawa peranan kerajaan tidak hanya sebagai menyediakan kemudahan berkaitan tetapi juga membabitkan aspek mempercepat proses serta berupaya mengenal pasti soal keutamaan. Bagi saya, isu dengan kerajaan ialah ada kalanya kita menganggap seperti tahu semua perkara. Atas alasan inilah saya katakan kepada rakan-rakan dalam jemaah menteri bahawa walaupun kita telah menggariskan kejelasan dasar ini dari segi peralihan tenaga, kita juga perlu memikirkan mengenai masa depan, kata beliau. Menjawab pertanyaan mengenai dana kekayaan negara, Anwar menjelaskan walaupun dana-dana itu secara teknikalnya di bawah kawalan kerajaan, aspek seperti keputusan perniagaan yang diambil oleh Khazanah Nasional dan Petronas yang dipengerusikan beliau adalah semata-mata berasaskan matlamat perniagaan. Biarpun secara teknikalnya saya mempengerusikannya, saya telah menyatakan dengan jelas keputusan perniagaan adalah berdasarkan garis panduan dasar. Keputusan perniagaan mesti dibuat oleh mereka dalam bidang itu di kalangan pakar, katanya. Sedarkah kita, pada peringkat awal kerajaan perpaduan dibentuk, macam-macam cerita yang kita dengar tentang percubaan untuk mengambil alih kerajaan dan ia dicanangkan dari bulan ke bulan dengan pelbagai langkah yang dirancang. Sebagai rakyat yang matang dan rasional, jangan dengar dan terima dengan cerita sedemikian. Ketika ini, kerajaan perpaduan madani cukup kuat, utuh dengan semua kepimpinan parti dalam gabungan kerajaan perpaduan sepakat mempertahankan kerajaan sedia ada demi kesejahteraan rakyat. Sebagai rakyat yang matang dan rasional, jangan dengar dan termakan dengan cerita sedemikian. Ketika ini, kerajaan perpaduan madani cukup kuat, utuh dengan semua kepimpinan parti dalam gabungan kerajaan perpaduan sepakat mempertahankan kerajaan sedia ada demi kesejahteraan rakyat. Tingkah di balon adat Panglima membawa gurih bercapai hitam. Indah tersusun tersirat makna, hanya jauh hari mengenal manikam. Tahniah Perdana Menteri. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu disarankan untuk mencontohi kaedah PAS yang kononnya berjaya mentarbiah calon-calon wakil rakyat seperti itu dalam memahami hakikat perjuangan parti kerana Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus tidak mengkhianati kepercayaan rakyat. Mursyidul Ampas Datuk Hashim Jassin berkata, Bersatu kena lebih berhati-hati dalam memilih calon bertanding pilihan raya dengan memastikan individu dipilih memahami hala tuju perjuangan parti dan matlamat mendapatkan keredaan Allah. Jelasnya,
PAS sebagai contoh kononnya berjaya mentarbiah calon-calon wakil rakyat dan ahli parti untuk kekal setia dalam perjuangan serta tidak terlibat dalam sebarang aktiviti melompat parti atau mengalihkan sokongan kepada pihak lain untuk tempoh masa yang lama. Untuk memilih calon pilihan raya, parti kena mengutamakan pembangunan sahsia ahli dengan proses itu bukan mengambil masa yang pendek. Ia mesti perlu melalui proses A, B dan C sehingga kita dapat mendidik dan melatih ahli-ahli terutamanya calon-calon pilihan raya memahami hakikat perjuangan parti. Tidak boleh esok berlaku pilihan raya, hari ini baru hendak pilih calon. Saya nampak proses tarbiah perlu diberi penekanan oleh Bersatu. Ambil contoh wakil rakyat PAS yang sehingga kini tidak lompat parti. Ini bukan hasil kerja kemarin tetapi melalui proses lama, katanya di Petik Sinar Premium. Beliau berkata demikian bagi mengulas keputusan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Selat Kelang, Datuk Abdul Rashid Asari dari Bersatu yang mengumumkan beliau kini mengisytiharkan sokongan kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari. Untuk rekod, Abdul Rashid merupakan bekas pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Bersatu Selangor dan pernah menjadi Esko Kerajaan Negeri Selangor semasa Pakatan Harapan PH mentadbir negeri berkenaan pasca pilihan raya umum ke-14 PRU 14. Pendedahan mengejut Abdul Rashid itu dibuat di tengah-tengah kemelut dalaman Bersatu yang sebelum ini berdepan tindakan 6 ahli parlimen yang turut beralih sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan pengumuman Adun Bersatu itu, Adun Kota Anggerik Muhammad Najwan Halimi menyifatkan kedudukan parti itu di Selangor seperti retak menanti belah. Najwan yang juga ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor berkata, Bersatu ternyata adalah the weakest link dalam gabungan Perikatan Nasional PN. Selepas 6 ahli parlimen mereka umum sokong kepada Kerajaan Madani di peringkat persekutuan, kini adun mereka di Selangor pula melakukan tindakan yang sama. Pengumuman Adun Selat Kelang yang secara terbuka menzahirkan sokongan kepada kepimpinan Menteri Besar membuktikan Bersatu di Selangor mulai berpecah dan semakin melemah, katanya dalam satu hantaran di aplikasi X malam tadi. Muhammad Najwan turut menyifatkan Bersatu pada hakikatnya sekadar bergantung nyawa dengan kekuatan PAS untuk hidup. Adun Selat Kelang Abdul Rashid Asari mengumumkan beliau kini menyokong kepimpinan Amiruddin selaku Menteri Besar. Ketua Pembangkang Datuk Seri Muhammad Azmin Ali perlu diminta mencerminkan diri susulan daripada keputusan Abdul Rashid mengalihkan sokongannya. Azmin Ali seharusnya mengambil cermin dan melihat diri sendiri kerana beliau adalah antara dalang utama pengkhianatan sewaktu menumbangkan kerajaan pilihan raya melalui langkah syaratan. Keputusan Datuk Abdul Rashid tidak mendatangkan sebarang dampak negatif kepada pentadbiran kerajaan, malah bakal menjadi pemangkin kepada kerjasama erat antara Ahli Dewan Negeri dari Pembangkang dengan polisi dan dasar kerajaan negeri, kata Naib Pengerusi 2 Majlis Pimpinan PKR Selangor, Dr. Gunaraj George. Gunaraj yang juga adalah Adun Sentosa menambah bahawa MPN Selangor mentafsirkan tindakan Rashid sebagai penolakan kepada Azmin dan percaya pelbagai kejutan politik akan berlaku dalam masa terdekat yang mendedahkan kelemahan Bersatu di Selangor. Sejarah yang tidak akan terpadam. Azmin sendiri pada satu ketika dahulu telah menolak PKR, mengkhianat Pakatan Harapan dan menyertai Bersatu sehingga sanggup menjadi dalang utama langkah Sheraton. Bak kata pepatah, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali, malah kejahatan akan dibalas dengan kemurkaan. Apa yang berlaku kepada Bersatu ketika ini adalah balasan atas segala perbuatan khianat dan ketidakikhlasan mereka terhadap rakyat jelata selama ini. Siapa tidak mengenali Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, Datuk Sri Hamzah Zainuddin, Datuk Zuraida Kamaruddin, Datuk Sri Saifuddin Abdullah dan beberapa ketul si kitol yang pernah menjadi pengkhianat negara. Kini, mereka sedang menerima pembalasan atas setiap satu pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Ingat, Allah Maha Adil dan Saksama, bukan 2 atau 3, Dia yang Maha Esa. Dan perlu juga diingatkan, rakyat sentiasa memerhati.
Baiklah, Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mas Romala. Assalamualaikum dan jumpa lagi.